Dalam video ini, kami akan menerangkan Crawl. Filem ini mengisahkan seorang gadis yang sedang mencari bapanya yang hilang. Malangnya, mereka terperangkap oleh air banjir yang menceroboh dengan cepat dan tidak lama kemudian ditemui ancaman yang lebih besar daripada paras air yang semakin meningkat, serangan tanpa henti daripada sekumpulan buaya raksasa. Adakah mereka akan bertahan pada akhirnya? Mari ketahui dalam Crawl. Merangkak bermula dengan menunjukkan seorang gadis bernama Halle Keller yang mengikuti latihan renang. Selepas selesai, dia menerima panggilan daripada kakaknya, Beth, memaklumkannya kategori 5 taufan Wendy akan ke Florida. Dia menasihatinya supaya segera keluar dari negeri itu. Beth kemudian memberitahu Halle bahawa dia tidak dapat menghubungi bapa mereka untuk memberitahu mereka tentang ribut itu. Bapa mereka, Dave, tinggal bersendirian di Florida sejak perceraiannya. Bimbang tentang keselamatan Dave, Halle memutuskan untuk memeriksa keadaannya. Halle terus cuba menghubungi Dave dalam perjalanan ke rumahnya, tetapi dia masih tidak mengangkatnya telefon dan hanya pada mel suara. Ketika Halle hendak sampai ke Coral Lake, lalu lintas terhenti kerana beberapa pegawai polis telah dihalang dan memindahkan penduduk tempatan ke lokasi yang lebih selamat. Halle kemudian bertemu dengan Wayne, bekas teman lelaki Beth yang juga anggota polis Florida. Wayne memberi amaran kepada Halle supaya tidak memasuki kawasan Coral Lake kerana tasik itu melimpah, dan tidak lama lagi, seluruh kawasan akan dilanda banjir kilat. Halle bertekad untuk terus mencari ayahnya, yang mungkin menghadapi masalah kerana tidak menjawab panggilannya, memutuskan untuk mengabaikan arahan Wayne. Dia kemudian menembusi penghadang polis dengan jalan pintas. Setibanya di rumah bapanya, dia hanya menemui anjing keluarga mereka, Sugar, dan tidak cari keberadaan Dave. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Halle menjadi nostalgia apabila dia melihat deretan trofi yang dimenanginya dalam setiap renang pertandingan yang disertainya semasa kecil. Pada masa itu, Dave masih menjadi jurulatih renangnya. Ingatannya masih terukir dengan jelas, saat-saat Dave menghulurkan tangannya saat-saat terakhir perlumbaan, sehingga dia akhirnya memenangi perlumbaan dan meraih tangan Dave. Namun semua itu hanya tinggal kenangan kerana sejak ibu bapanya bercerai, hubungan Halle dengan Dave tidak lagi rapat seperti dulu. Halle kemudian menganggap bahawa Dave mungkin pergi ke rumah lama mereka, yang terletak berhampiran tasik. Dia segera menuju ke rumah lama keluarganya, yang menurut Beth sepatutnya dijual selepas perceraian ibu bapa mereka. Tekaan Halle betul. Dia melihat kereta Dave diparkir di hadapan rumah lama mereka yang tidak terjual. Halle menggeledah seluruh rumah, tetapi Dave tidak ditemui. Halle menemui telefon bimbit Dave di dapur dan membuat spekulasi bahawa dia masih berada di dalam rumah. Sejurus kemudian, Halle terdengar Sugar menyalak ke arah tangga yang menuju ke ruang bawah tanah yang diubah suai. Dia cuba menghubungi Dave tetapi tiada jawapan. Kerana Sugar terus menyalak, dia akhirnya memutuskan untuk merangkak ke dalam ruang merangkak di bawah rumah. Halle akhirnya mendapati Dave tidak sedarkan diri di salah satu pembetung yang tersumbat oleh paip besi. Semasa memeriksa Dave, dia mendapati kesan gigitan di bahunya yang agak teruk dan patah tulang kaki. Halle meluru membantu Dave dengan mengheret badannya ke arah tangga. Namun, ketika dia hampir sampai ke tangga, dia terkejut dengan kemunculan seekor besar buaya yang menceroboh dari belakang tangga. Dengan pantas, dia kemudian mengheret mayat Dave kembali ke lokasi di mana dia menemuinya, kerana badan besar buaya itu tidak boleh muat di situ. Lagipun, paip besi menghalangnya. Tidak lama kemudian, Dave tersedar dan terkejut melihat anak perempuannya berada berdekatan. Dave memberitahunya tentang seekor buaya besar di rumah mereka, tetapi Halle sebaliknya bertanya mengapa dia tidak menjual rumah lama mereka. Dave berkata bahawa dia dan bakal pembeli masih belum mencapai urusan jual beli rumah perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Halle cuba menghubungi polis untuk mendapatkan bantuan. Malangnya, telefon bimbitnya terjatuh apabila dia bergelut untuk melarikan diri daripada serangan itu buaya besar dan kini terbaring di luar tempat persembunyian mereka. Halle hendak mengambil telefon bimbitnya, tetapi Dave memberi amaran kepadanya tentang buaya yang boleh melihat dalam gelap walaupun pendengaran mereka sangat berkurangan di darat. Halle merangkak dengan berhati-hati sambil memerhatikan pergerakan buaya yang masih berdiam diri di tempatnya. Tetapi apabila dia meraih telefonnya dan cuba menghubungi 911, buaya lain berada di belakangnya dan cuba menerkamnya.
Hali segera meluru menyelamatkan diri dan pergi ke tempat persembunyian Dave di sebalik besi paip. Tetapi apabila dia hampir sampai, buaya itu memegang sebelah kakinya dan menyeretnya. Dengan sekuat hati, Hali cuba menendang muncung buaya itu dengan kaki sebelah lagi. Selepas dilepaskan daripada genggaman buaya itu, dia segera melarikan diri dari situ. Tetapi buaya lain, yang hanya diam, kini menyerangnya. Hali kemudian terpaksa bergelut untuk mengelak serangan hendap dua buaya yang kelaparan. Dia akhirnya berjaya melarikan diri dan mencari tempat persembunyian lain yang selamat. Tetapi sekarang, tidak boleh lagi memanggil bantuan kerana buaya besar telah diusik telefon bimbitnya. Dalam persembunyian, dia cuba menghentikan pendarahan akibat luka gigitan buaya di kakinya. Dia membalut luka itu dengan sangat erat, tidak menghiraukan kesakitan perit yang melanda dirinya kaki. Sebaliknya, Dave menjumpai beg yang mengandungi alatan yang dia ingin membuat pembaikan di rumahnya. Dave berniat untuk meluruskan kakinya yang patah menggunakan alat itu, untuk memudahkannya untuk bergerak. Walaupun dengan peralatan yang telah diubah suai, Dave berjaya meluruskan kakinya semula. Hali, yang beralih ke seberang, melihat dua orang berdiri berhampiran stesen minyak berhampiran rumah dia. Kedua-dua lelaki itu ternyata merompak ATM dengan mengambilnya dan memuatkannya ke dalam bot, manakala seorang lagi sedang merompak barang-barang di kedai runcit. Hali cuba menarik perhatian mereka dengan bermain lampu suluhnya dan mengaktifkan keretanya penggera. Namun malang, dua orang itu menjadi santapan buaya, begitu juga dengan rakan mereka yang merompak di dalam kedai. Dave kemudian memberitahu Hali jalan lain keluar dari pembetung di bawah rumah, tetapi ia telah disekat. Hali cuba membuka bahagian pembetung yang dimaksudkan oleh ayahnya, berharap dia dapat mengalihkannya barang yang menghalang pintu keluar. Tetapi selepas mencuba beberapa kali, Hali gagal kerana barangnya terlalu berat. Hali kemudian menyebut pipe exhaust yang boleh menjadi jalan keluar alternatif. Tetapi Dave melarangnya pergi ke sana kerana buaya memasuki rumah melalui pipe longkang. Sementara itu, Gwen dan pasangannya tiba di rumah lama keluarga Keller, mencari untuk Hali dan Dave di atas bot getah. Apabila Gwen masuk ke dalam rumah untuk mencari mereka yang sedang menunggu di luar, kelihatan ingin tahu tentang pergerakan aneh di dalam air. Apabila dia menghampirinya, dia segera diserang hendap dan dikoyakkan oleh segerombolan buaya. Sebaliknya, Gwen berjaya mencari keberadaan Hali dan Dave dalam merangkak angkasa lepas. Bagaimanapun, sebelum Hali dan Dave cuba memberi amaran kepada Gwen tentang bahaya serangan buaya, Gwen sudah ditarik masuk ke dalam pembetung di bawah rumah oleh buaya. Dia dimakan hidup-hidup. Hali dan Dave berasa semakin terdesak dan kecewa kerana mereka telah kehilangan peluang untuk keluar dari pembetung. Pembetung kini mula dibanjiri dengan air dari tasik. Dalam penderitaan yang mereka hadapi bersama, Dave cuba meluruskan salah faham antara dirinya dan Hali yang membuatkan hubungannya dengan anak perempuannya renggang. Hali selalu menganggap bahawa dialah punca penceraian ibu bapanya. Tetapi Dave meyakinkannya bahawa perceraiannya bukan kerana anak-anaknya. Dave berpendapat bahawa bekas isterinya berhak mendapat kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik kerana dia tidak dapat memberikannya semua. Selepas berjaya memperbaiki hubungan mereka semula, Dave dan Hali cuba memikirkan cara untuk keluar dari pembetung kerana aliran air semakin meningkat dan hampir lemas mereka. Dave cuba mengalih perhatian buaya itu dengan memukul paip besi. Seekor buaya menghampiri Dave dan tanpa berfikir, dia kemudian membunuh buaya itu dengan memukul benda keras di atas kepalanya sehingga mati. Memandangkan laluan ke tangga itu terhalang oleh serpihan kayu, Hali tidak dapat mengelak daripada berfikir cara lain untuk keluar dari situ. Hali berenang ke dalam longkang dalam usaha terakhir untuk menyelamatkan dirinya, mengabaikan amaran Dave. Di sana, Hali menemui fakta yang menakjubkan bahawa buaya telah membuat sarang dan bertelur. Malah beberapa telur buaya telah menetas, yang bermaksud bilangan buaya gergasi sedang meningkat. Hali melihat seekor buaya memasuki paip longkang yang dilaluinya. Selepas buaya itu masuk ke dalam air, Hali kemudian mengambil pistol dari badan Gwen itu terapung. Tetapi tiba-tiba, buaya besar itu menyerangnya dari air dan menerkam tangannya. Hali segera menembak buaya itu di rahang sambil lengannya masih di pegangan buaya mulut. Selepas berjaya membunuh buaya itu, Hali kemudian berenang melintasi pembetung yang dilalui buaya itu, yang menuju ke sebuah tasik berhampiran rumahnya.
Semasa berenang ke permukaan, seekor buaya mengejarnya lagi, tetapi dia berjaya melarikan diri. Selepas itu, Harley meluru masuk ke dalam rumahnya dan membongkar lantai ruang tamu yang syurga itu ditunjuk. Dia segera menyelamatkan bapanya yang lemas. Dave tidak sedarkan diri seketika apabila Harley menariknya keluar dari ruang merangkak yang benar-benar terendam dalam air. Bagaimanapun, Harley tidak berputus asa dan terus mencuba untuk menghidupkan semula Dover dengan CPR sehingga dia pulih kesedaran. Harley dan bapanya kemudian memutuskan untuk keluar dari sana dengan menaiki bot. Air hujan yang melimpah telah membanjiri kawasan tersebut sehingga ke pinggang seorang dewasa. Harley dan Dave yang membawa Sugar menuju ke bot dengan meminimumkan pergerakan dalam air bukan untuk menarik perhatian buaya. Tetapi apabila hujan berhenti, segerombolan buaya mula berenang di sekeliling mereka. Harley memutuskan untuk berenang ke bot sambil mengalih perhatian buaya daripada Dave dan Sugar. Harley, yang berjaya sampai ke bot, segera menyelamatkan Dave dan Sugar. Harley dan Dave masih belum meninggalkan sana, tiba-tiba, amaran berbunyi, menunjukkan bahawa air banjir telah memusnahkan empangan berhampiran kawasan itu. Serta-merta, banjir kilat melanda bot mereka. Bot itu musnah, dan arus deras mengheret mereka kembali ke rumah mereka. Dave menaiki tangga dan menemui beberapa suar yang dia sembunyikan di suatu tempat. Sementara itu, Harley diheret ke dapur, mencari walkie-talkie. Harley meraih alat komunikasi dan cuba menghubungi pihak berkuasa untuk mendapatkan bantuan. Sebaliknya, Dave menyalakan suar dan cuba memanggil Sugar untuk berenang ke arahnya. Tetapi ternyata seekor buaya sedang mengekor di belakang anjing itu. Dave kemudian cuba mencapai Sugar, tetapi seekor buaya lain menyerang. Selepas bergelut dengan buaya itu, Dave akhirnya berjaya menyelamatkan Sugar dan segera bergegas ke tingkat atas rumah. Sebaliknya, Harley juga bergelut untuk mengelakkan serangan buaya yang mengejarnya bilik mandi. Dalam keadaan panik untuk terus hidup, dia mendapat idea untuk memerangkap buaya itu di bilik mandi bilik kecil. Harley menarik buaya ke dalam bilik mandi sempit, dan sebaik sahaja buaya masuk, dia segera naik ke bilik dan melompat keluar. Selepas memerangkap buaya itu di dalam bilik air, dia bergegas mengikut Dave ke tingkat atas. Harley meminta Dave naik ke loteng dahulu bersama Sugar, sementara dia akan menyalakan suar di bilik tidur tingkat atas untuk meminta pertolongan. Dia dapat melihat helikopter penyelamat sedang bersia-sia mencari orang yang masih terperangkap rumah ketika ribut besar melanda. Bagaimanapun, Harley sebaliknya diserang oleh seekor buaya yang berjaya menggigit bahunya. Apabila buaya cuba untuk menenggelamkan Harley dalam gulungan kematian, dia tiba-tiba teringat zaman kanak-kanaknya yang bahagia. Semangat juangnya untuk terus hidup dihidupkan semula, dan dia berjaya melarikan diri selepas menusuk mata buaya besar dengan suar yang masih menyala. Sementara itu, Dave cuba menerobos siling loteng untuk mencapai bumbung rumah apabila banjir kilat telah hampir menenggelamkan rumah mereka. Sebaliknya, Harley berjaya melarikan diri dari buaya, dan kini tidak perlu melawan terseret arus yang sangat deras semasa dia berenang ke bumbung rumah. Apabila cengkaman Harley pada longkang bumbung hampir tidak tergelincir, Dave berjaya meraih anak perempuannya lengan dan tarik dia ke atas bumbung mereka. Tidak lama kemudian, mereka terdengar bunyi helikopter penyelamat menghampiri. Harley segera menyalakan suar untuk memanggil helikopter untuk mendapatkan bantuan, kemudian menoleh ke Dave yang memandangnya dengan bangga. Filem itu tamat. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.